Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hak kebebasan berfikir dari sudut pandangan Islam dan juga Barat. Setiap manusia yang wujud di atas muka bumi ini mempunyai hak asasi kemanusiaan yang sama rata tanpa mengira kaum, bangsa, agama dan negara. Hal ini bagi menjamin dan menghormati identiti, maruah dan harga diri seseorang itu. Agama Islam juga mengangkat tinggi harga diri dan maruah seseorang itu, dan hal ini dapat dilihat di dalam potongan ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-70. Antara hak asasi manusia ialah hak kebebasan untuk berfikir yang akan kami kupaskan pada hari ini. Menurut pandangan Islam, seseorang Muslim mempunyai hak untuk bebas berfikir dan mereka sangat dituntut untuk berfikir menggunakan akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, setiap umat Islam digalakkan menggunakan akal fikiran untuk berfikir perkara yang tidak melanggar syariah Islam. Terlihat tentang hak berfikir dari sudut pandangan Islam. Yang pertama, berfikir menggunakan akal berpandukan Islam. Dalam Islam, hak berfikir perlu dibatasi dengan prinsip-prinsip syariah yang berteraskan sumber jitu kita iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hak-hak asasi manusia juga terikat dengan maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan orang-orang sekeliling insan berkenaan. Hal ini bertentangan dengan pandangan Barat yang hanya mengangkat hak kebebasan fikir sebagai sesuatu hak yang mutlak. Maqasid syariah dan dalil-dalil juga menyokong bahawa hak berfikir perlu dipelihara bertujuan melindungi harga diri sendiri dan insan lain di samping memberi manfaat serta kebaikan. Tindakan berfikir juga harus diiringi dengan iman dan akidah. Walaupun begitu, Islam tidak mendukung buah fikiran yang dikeluarkan semata-mata dari sudut pandang agama tanpa pengetahuan, taklid buta dan fanatik jahil. Manusia boleh menggunakan hak kebebasan berfikir untuk menegaskan pandangan, mencegah kemungkaran atau melontarkan pendapat selagi perkara tersebut tidak menyalahi agama. Islam juga melarang manusia untuk berfikir berkenaan perkara-perkara di luar pengetahuan manusia, sebagai contoh hal-hal gaib ataupun rupa dan zakwah, kerana perkara-perkara ini boleh memesongkan akidah. Selain itu, manusia juga digalakkan untuk berfikir tentang kesan penyuaraan buah fikiran kerana tidak semestinya tindakan yang disertakan dengan ilmu pengetahuan boleh membawa kepada kebaikan. Sebagai contoh, ada saja orang berilmu yang menggunakan pengetahuannya untuk membawa keburukan dan melakukan penyelewengan. Selain itu, sekiranya kita tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atau berasa ragu-ragu, Islam menganjurkan kita supaya berdiam diri mengelakkan prasangka, kekeliruan dan salah faham. Perkataan ilmu diulang sebanyak 750 kali di dalam Al-Quran. Ia merupakan perkataan ketiga terbanyak disebut selepas perkataan Allah dan Rabb. Islam membenarkan kebebasan berfikir dan mencari ilmu serta penjelasan mengenai isi tersirat di dalam Al-Quran sendiri. Sebagai contoh, manusia bebas untuk mencari ilmu mengenai alam, cakrawala, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Namun, kebebasan berfikir ini perlulah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan wujudnya kebebasan berfikir, manusia dapat mengetahui antara yang benar dan yang salah. Sebagai contoh, manusia dapat mengetahui bahawa bumi itu adalah bulat melalui kajian daripada surah ayat Al-Quran yang bermaksud, dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung ganang. Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang tertentu timbangannya. Selain itu, kebebasan berfikir dalam Islam juga dapat dilihat apabila para sahabat Rasulullah SAW dan para alim ulama memberikan idea dan pendapat mereka sendiri berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah setelah kewafatan baginda. Sebagai contoh, para sahabat dan alim ulama memberikan pendapat mereka tentang khalifah yang harus dipilih sebagai pengganti Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Islam tidak menghadkan manusia berfikir dan memperoleh ilmu dengan kaedah tertentu sahaja. Selain itu, Islam juga tidak menetapkan manusia untuk berfikir dan mencari ilmu di satu tempat sahaja. Seterusnya, berfikiran rasional dan merenung ciptaan Allah. Islam menyeru seseorang Muslim agar bersifat rasional, merenung dan berfikir tentang alam semesta yang dicipta oleh Allah. Al-Quran telah menerapkan akidah melalui dorongan dan arahan terhadap akal manusia untuk berfikir dan menganalisa alam dengan bantuan panca indera manusia. Manusia hendaklah berfikir tentang kewujudan Allah yang telah mencipta pelbagai kejayaan alam yang sangat unik. Misalnya, di dalam surah Al-Hajj ayat 5, Allah telah menerangkan bagaimana berlakunya proses kejadian manusia sehinggalah kejadian hujan dan tumbuh-tumbuhan dengan sangat teliti agar umat Islam mengakui kekuasaan Allah.
Sekiranya seseorang Muslim itu benar-benar menggunakan akal fikirannya dengan berlandaskan Al-Quran sebagai panduan utama, nescaya mereka akan lebih mengenali Allah dengan lebih dekat. Oleh itu, setiap umat Islam hendaklah beriman dan mengakui akan kekuasaan Allah kerana manusia yang tidak mempercayai kewujudan dan kebesaran Allah akan menerima balasan yang setimpal sebagaimana Allah telah nyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya, hak kebebasan berfikir dari sudut pandangan Islam adalah berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan. Al-Quran menuntut agar umat Islam berfikir sebelum melakukan sesuatu tindakan. Umat Islam hendaklah meneliti kebaikan dan keburukan serta manfaat dan kecelakaan dengan menggunakan akal fikiran mereka sebelum melakukan sesuatu agar mereka tidak menyesal atas keputusan atau tindakan mereka. Hal ini kerana sekiranya mereka bertindak secara terburu-buru, mereka akan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tidak sewajarnya, serta menyebabkan pertambahan masalah seperti perselisihan fahaman dan pergaduhan sesama manusia. Oleh itu, umat Islam dituntut agar berfikir bagi mengambil langkah menuju ke arah kebaikan dan mengelakkan diri daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hak kebebasan berfikir dari sudut pandangan Islam ialah berfikir mengikut batas syariat Islam dan memikir akan akibatnya. Setiap manusia hendaklah berfikir mengikut batas-batas yang disyariatkan dalam Islam dan perkara yang difikirkan itu tidak mendatangkan kesan negatif kepada diri sendiri. Berfikir pada perkara-perkara yang melibatkan hal-hal agama lain secara mendalam hendaklah dihadkan agar tidak akan merosakkan akal untuk berfikir secara rasional. Islam juga menekankan umatnya agar berfikir menggunakan akal dan minda kurniaan Allah Ta'ala dan bukannya mengikut kata hati sahaja. Terdapat juga setengah umat Islam yang tidak menggunakan akal fikiran yang diberikan Allah dan sentiasa berfikiran negatif. Islam sangat mencela orang-orang seperti ini kerana mereka seolah-olah boleh disamakan seperti haiwan yang tidak mempunyai akal tetapi mereka mempunyai otak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 197 yang bermaksud, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu umpama binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka ialah orang-orang yang lalai. Seterusnya ialah hak kebebasan berfikir dari sudut pandangan Barat. Pertama sekali ialah berfikir mengikut kepentingan dan hawa nafsu. Terdapat sesetengah umat Islam yang tidak menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berfikir perkara yang baik dan mereka sentiasa berfikiran negatif. Islam sangat mencela orang-orang seperti ini kerana mereka boleh disamakan seperti haiwan yang tidak mempunyai akal walaupun mereka mempunyai otak. Kesan daripada berfikir apa sahaja tanpa memikirkan akibatnya menjadikan seseorang itu seseorang yang tidak mempunyai pendirian yang tetap. Mereka seolah-olah tidak percaya dan meragui kewujudan Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh hal yang demikian, terdapat pelbagai amalan ritual yang terpesong daripada akidah Islam. Selain itu, hak kebebasan berfikir perkara yang tidak berfaedah seolah-olah mencabar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak sepatutnya berlaku di kalangan manusia, terutama sekali umat Islam, kerana hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahui segala yang berlaku di atas muka bumi ini. Untuk seterusnya ialah kebebasan berfikir demi kebebasan individu. Dari sudut pandangan Barat, tindakan berfikir adalah hak mutlak seseorang individu, walaupun apa yang diperjuangkannya adalah salah. Barat juga menghubungkaitkan kebebasan berfikir dengan kebebasan individual. Jadi, lahirlah golongan-golongan individualistik dan liberal. Golongan individualistik turut mudah tersinggung apabila ada orang lain yang cuba mengkritik atau menyangkal buah fikiran yang mereka suarakan.
Golongan ini berfikiran bahawa ajakan Islam atau fahaman lain yang menerapkan ajaran agama dan nilai moral menyekat kebebasan mereka. Mereka juga berfikiran bahawa seseorang bebas mengikut cerasa masing-masing, termasuklah melakukan perkara-perkara yang salah seperti hubungan sejenis dan menukar jantina. Golongan ini juga berpendapat bahawa kepercayaan dan amalan agama menjadikan manusia mundur dan berfikiran tertutup. Kesannya, corak berfikir sebegini menimbulkan pelbagai kesan negatif serta menafikan hukum alam. Baiklah, seterusnya, hak kebebasan berfikir daripada sudut pandangan barat merupakan kebebasan berfikir wujud daripada akal manusia semata-mata. Pemikiran barat lebih tertumpu kepada logik, ideologi, metafizik serta sains yang turut membincangkan zat ketuhanan, hukum hakam keagamaan serta perkara-perkara gaib. Ianya lebih tertumpu kepada bukti-bukti saintifik yang dapat membuktikan bahawa pemikiran dan pendapat yang difikirkan itu adalah benar. Ahli falsafah barat seperti Lamarck beranggapan bahawa manusia berasal daripada spesies mawas iaitu Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus serta Homo sapien. Walau bagaimanapun, tiada bukti saintifik yang menyokong teori ini menunjukkan bahawa tiada kata putus tentang kewujudan manusia itu sendiri daripada pemikiran barat. Seterusnya, pemikiran barat juga tidak menitik beratkan perihal keagamaan dan hanya menggunakan akal manusia semata-mata. Ahli falsafah barat seperti Nietzsche beranggapan bahawa kepercayaan kepada Tuhan itu menunjukkan sikap yang lemah serta segan untuk mengejar kebenaran yang sebenar. Ini menunjukkan bahawa pemikiran barat menolak ajaran wahyu dan hanya menggunakan logik akal manusia semata-mata. Perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera seperti kewujudan alam barzah, malaikat serta syurga dan neraka tidak dipercayai oleh ahli falsafah barat kerana tiada bukti-bukti saintifik yang dapat menjelaskan tentang kewujudan alam tersebut. Seterusnya ialah pemikiran ke arah era pemodenan tanpa iktibar dari masa silam. Masyarakat barat dipandang tinggi oleh kerana ideologi, teknologi dan juga kecanggihan fahaman mereka. Mereka telah menolak pemikiran yang mengikut syariah Islam kerana ianya dianggap kolot, lapuk dan juga terkongkong. Oleh kerana itu, mereka telah wujudkan fahaman dan falsafah yang tersendiri di mana falsafah tersebut telah menutup fikiran-fikiran yang berasaskan syariat Islam. Perancangan dan ideologi masyarakat barat tidak diambil oleh pengajaran atau iktibar dari sejarah pada masa silam. Fahaman perkauman seperti rasisme adalah isu yang terbesar di mana ianya berlaku di barat pada masa kini. Rusuhan dan protes telah berlaku di seluruh negara berpunca daripada pemimpin yang tidak mempedulikan masalah rakyat dan hanya memikirkan tentang ekonomi negara. Di barat, rata-rata penganut bukanlah penganut agama Islam. Oleh itu, mereka hanya mementingkan kemajuan negara dari segi ekonomi dan teknologi di mana telah mengabaikan kemaslahatan rakyat. Masyarakat barat bebas menyebarkan apa bentuk agenda dan falsafah asalkan ianya membawa keuntungan kepada negara serta menyebahi pemimpin. Pemikiran barat mementingkan duniawi tanpa penyelidikan dari sejarah amat memudaratkan berbanding dengan pemikiran Islam di mana terdapat di dalam Al-Quran 1001 kisah terdahulu yang dijadikan iktibar.